أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Maksudnya demikian juga kaum Samud telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasul mereka Nabi Saleh. Lalu mereka berkata, patutkah kita menurut manusia dari jenis kita, lagi yang berseorangan? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesak dan gila. Tidaklah patut wahai peringatan itu diturunkan kepadanya, padahal orang-orang yang lebih layak ada di antara kita. Bahkan dialah seorang pendusta lagi sombong angkuh. Mereka akan mengetahui kelak siapakah orangnya yang pendusta lagi sombong angkuh itu. Sesungguhnya kami menghantarkan unta betina yang berupa mukjizat sebagai satu ujian bagi mereka. Lalu kami perintahkan Rasul kami, tunggulah apakah yang mereka akan lakukan, serta bersabarlah akan tentangan mereka. Dan khabarkanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya air telaga mereka terbahagi di antara mereka dengan unta itu. Tiap-tiap bahagian air itu dihadiri oleh yang berhak mengambilnya pada hari gilirannya. Mereka selepas itu merasa bosan dengan keadaan unta yang tersebut dan berkira hendak membunuhnya. Maka mereka memanggil kawan mereka yang sanggup membunuhnya. Lalu ia pun bertindak sampai dapat membunuh unta itu. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Sesungguhnya kami hantarkan kepada mereka satu pekikan yang dahsyat, lalu menjadi mereka hancur lebur, seperti ranting-ranting dan daun-daun yang pecah-pecah hancur, yang digunakan oleh pembuat bangsa binatang ternak. Ayat-ayat yang kita baca ini menceritakan kisah kaum Samud, iaitulah kaum selepas Nabi Hud, kaum Ad, yang telah dibinasakan oleh Allah dengan angin yang kuat. Setelah binasa kaum Ad, lahirlah orang yang beriman, yang kafir dibinasakan. Bila Nabi Hud sudah mati, hanyut balik, jadi sesat. Mengikut riwayat para ulama, Samud adalah keturunan kaum Ad. Mereka diberi kemajuan oleh Allah Ta'ala, boleh bertanam dengan air yang cukup, dan mereka boleh membangun kawasan mereka yang luas daripada Hijaz sehingga Syam, negeri yang lebih besar pada tanah Melayu kita, lebih besar pada Malaysia lagi. Ada negara di situ, sebahagian Arab Saudi, sebahagian Jordan, dan sebahagian Syria. Itu negeri kaum Samud. Mereka ialah kaum sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, dulu bernabi Ibrahim. Apabila mereka mengerjakan maksiat, lalu Allah mengutuskan Rasul di kalangan mereka, Nabi Saleh alaihissalam.
yang mereka kenal Nabi Saleh ini seorang yang baik, yang berakhlak mulia dan bijak di kalangan mereka. Allah Ta'ala wahyikan kepada Nabi Saleh alaihi salam supaya berdakwah, mengajak kaum Samud yang diberi kekayaan dan kemewahan itu supaya balik kepada Allah, kerana mereka sudah melarat sehingga menyembah berhala, meminum arak, mengerjakan berbagai-bagai maksiat. Mereka diajak beriman kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik, tetapi mereka membohongi bin nuzur dengan amaran-amaran dan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam. Faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu. Lalu mereka berkata, adakah kita nak ikut seorang manusia di kalangan kita yang dilantik menjadi rasul? Dia seorang. Pasal apa dilantik dia menjadi rasul? Padahal ada orang lain lagi yang kaya duit banyak. Ke duit banyak. Ni ke duit banyak. Melayu pula guna juga ni. Macam kaum Samud. Yang duit banyak, yang hebat, yang kaya, mengapa tak dilantik orang itu jadi pemimpin, jadi rasul? Dilantik Nabi Saleh. Nabi Saleh boleh bagi apa? Besyarah saja. Besyarah sana, besyarah sini. Disebut kisahnya dalam suratul A'raf, dalam surah yang terdahulu, surah-surah yang kita baca dulu. Nabi Saleh besyarah saja. Besyarah boleh bagi apa? Tak boleh bagi benda. Mengapa tak dilantik yang kaya di kalangan kita jadi rasul? Lepas bersarah bagi piti, lepas sarah bagi benda, bagi kesenangan. Ini perangai zaman dulu ni. Mengapa? Abasharan minna wahidan nattabi'uhu. Kita nak ikut seorang manusia, seorang di kalangan kita nak ikut dia. Padahal ramai di kalangan kita ni orang lain yang layak. Inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Kalau kita ikut dia, sesungguhnya kita berada dalam kesesatan dan gila. Kalau ikut dia, sesat, gila, boleh apa? Ikut tak boleh apa? Ikut saja, tak boleh apa pun. Gila. Ini perangai ni. Perangai jahiliah ni. Termasuklah perangai kaum Samud yang dilaknat oleh Allah. Aulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Adakah diberi peringatan, ajaran daripada Tuhan kepada dia? Mengapa dikhususkan kerasulan kepada Saleh ini? Di kalangan kaum Samud ada lagi orang lain yang harta banyak, yang duit banyak, yang baik keadaan daripada dia, tak boleh nak bagi apa? Mengapa diberi kepada dia di kalangan kita? Bal huwa kadzabun asyir. Bukan dia seorang pembohong dan seorang yang nak jadi orang besar. Dia ni pembohong, dia nak jadi orang besar. Ni Melayu pada juga ni. Nak jadi orang besar belaka. Nak jadi nak senang belaka. Nak mewah bukan apa. Kita ikut dia saja-saja je. Kita beginilah juga. Ini kaum Samud ni. Dia tak kira orang bawa ajaran Allah ataupun lain pada ajaran Allah. Ini yang mesti dilihat. Adakah orang terbawa ajaran Allah ataupun ajaran lain pada ajaran Allah? Ini yang dikira orang ni tak boleh beri benda, bercakap saja. Kalau kita ikut dia, bodoh kita dan gila kita. Ikut tak boleh apa, susah, gila. Kadzabun, pembohong, asyir, nak jadi orang besar, nak jadi orang yang tinggi, yang hebat, jadi ketua. Itu tujuan Nabi Saleh. Maka mereka sanggup tuduh Nabi Saleh dengan tuduhan begitu. Maka kita yang tak Nabi Saleh ni apa sangat? Nabi pun sanggup orang kata begitu. Walaupun Nabi nak memerintah negara juga, nak jadi pemimpin, satu pemimpin yang membawa syariat Allah. Yahduna bi amrina lamma sabaru, yang mengambil petunjuk dengan perintah kami bila mereka sabar. Ini pemimpin
Yang dipilih pemimpin yang sabar, yang memakai petunjuk daripada Allah Ta'ala. Ini semua dia cak sama saja. Caknya nak jadi pemimpin, nak jadi ketua. Mereka tak ke hukum Allah, syariat Allah ataupun tidak. Allah Ta'ala menambahkan lagi, saya'lamuna ghadan manil kadzabur asyir. Mereka akan tahu besok hari bila mereka mati, mereka tahulah. Tuhan kata, manil kadzabul asyir, siapa pembohong besar yang sebenarnya, siapa yang nak jadi orang besar yang sebenarnya. Tunggulah. Kalau kamu tak berikut hari ini, tunggu, kamu akan tahu siapa yang sebenarnya sombong, Nabi Saleh ataupun pemimpin-pemimpin yang kamu puja itu. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Inna mursilun naqati fitnatan lahum, sesungguhnya kami utuskan kepada mereka seekor unta betina mukjizat untuk menjadi ujian kepada mereka. Lalu mereka mencabar Nabi Saleh alaihi salam supaya menunjukkan mukjizat. Nabi Saleh kata, mukjizat apa? Lalu mereka tunjuk batu besar yang duduk di satu tanah tinggi. Sila keluarkan seekor unta betina daripada batu yang besar itu. Lalu Nabi Saleh alaihi salam bersembahyang 2 rakaat dan berdoa. Doa seorang rasul dimakbulkan oleh Allah. Tiba-tiba batu yang besar itu mengerang seperti suara unta betina yang nak melahirkan anak. Lalu keluar seekor unta betina yang besar. Mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Keluar seekor unta betina yang besar. Mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Dan unta ni pula melahirkan anak. Dan susunya terlalu banyak, boleh diminum oleh kaum Samud seluruhnya. Mukjizat Nabi Saleh. Maka seorang pembesar saja yang beriman. Seorang pembesar saja yang beriman. 99% tak beriman. Orang besar-besar. Hanya mereka yang miskin, mereka yang fakir, mereka yang lemah, ini saja yang beriman. Dan mereka yang lemah yang lain pula ikut hak yang bagi pitih, yang bagi duit, yang bagi kesenangan. Nabi Saleh hanya bagi susu saja, susu unta saja. Tuhan kata fitnatan lahum, unta ini menjadi ujian kepada mereka. Fartaqibhum, tunggu mereka, wastabir, dan sabar. Tunggu dan sabar untuk beri peluang kepada mereka untuk beriman setelah Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat. Ada yang beriman, ada yang mengatakan ini main silap mata saja, main silap mata saja. Orang main silap mata boleh waktu unta daripada batu yang besar, tak boleh. Ini bukan silap mata, ini bukan sihir, ini mukjizat Nabi yang luar biasa. Tuhan kata wastabir, sabar wahai Saleh di atas kejahatan mereka. Wa nabbihum anna al-ma'a qismatan bainahum kullu shirbin muhtadar, dan beritahu kepada mereka sesungguhnya air ini hendaklah dibahagikan di antara unta dan mereka. Tiap-tiap masing-masing ada giliran yang ditetapkan. Satu hari mereka tak boleh ambil air, kena unta minum. Air unta minum tak boleh ambil, mereka ambil susu unta saja. Susu unta dibahagikan untuk semua, air tak boleh ambil. Unta minum habis air ni, mereka ambil susu daripada unta. Besoknya unta pergi makan rumput, mereka boleh ambil air. Tuhan uji mereka begitu. Satu hari air untuk unta, mereka ambil susu unta. Satu hari unta pergi makan rumput, kamu boleh ambil air. Ujian daripada Allah. Fanadaw sahibahum fata'ataw fa'akhar. Lalu mereka memanggil pembesar-pembesar mereka, memanggil
salah seorang yang ditugaskan untuk menyembelih unta Nabi Saleh alaihissalam untuk Allah, untuk yang Allah Ta'ala jadikan mukjizat. Macam Kaabah Baitullah, unta ni naqatullah, unta Allah, unta yang Allah jadikan. Mengikut satu riwayat, Nabi Saleh sudah memberi amaran bahawa akan ada di kalangan kamu ni orang yang melahirkan anak yang akan menyembelih unta ni. Mereka kata dah kalau lahir anak ni kami bunuh. Lalu bila lahir seorang anak lelaki, mengikut satu riwayat mereka bunuh. Ada berapa orang dekat mereka pakat kalau boleh anak lelaki bunuh. Kalau seorang tu tak bunuh anak dia, anak lelaki ni. Kuna tak berlaku sebagaimana yang Nabi Saleh sebut ini. Lalu yang bunuh anak ni marah Nabi Saleh, pakat nak bunuh Nabi Saleh. Kita pergi bunuh anak kita ni pasal dia punya amaran. Itu mengikut satu riwayat. Ini riwayat Israiliyat, boleh betul, boleh jadi salah. Mengikut satu riwayat, ditugaskan salah seorang daripada mereka untuk menyembelih unta. Lepas tu bunuh Nabi Saleh. Unta kita sembelih, Nabi Saleh kita bunuh. Mereka pergi ke rumah Nabi Saleh. Nabi Saleh tak ada rumah, kan pergi ke masjid, semayang di masjid. Tak berjumpa Nabi Saleh. Mereka tak boleh bunuh Nabi Saleh. Ini mengikut satu riwayat. Mereka menyembelih unta, dan Nabi kita Muhammad SAW bila lalu di Tabuk, ketika perang Tabuk, Nabi nak berperang pergi ke Tabuk. Tabuk ni di utara Madinah. Bila pergi ke Tabuk, lalu di Hijr. Hijr ni ialah sebahagian daripada kampung penduduk kaum Samud. Masih ada lagi rumah-rumah mereka, manusia tak ada seorang dah. Dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kita akan baca dalam ayat ini. Nabi kata bila lalu kampung ni kena menangis, lalu dengan cepat nangis, takut kepada Allah Ta'ala. Ada sahabat yang pergi ambil air telaga untuk nak minum air. Nabi kata jangan minum, ini negeri yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Lalu mereka curah, ataupun mereka yang sudah diuli, digunakan untuk uli gandum, kamil gandum tu diberi makan unta. Beri makan unta gandum tu, jangan makan. Nabi kata kerana negeri ni dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jangan ada pula orang kita ambil air tawar pula. Ini negeri yang Tuhan laknat, yang Tuhan kutuk, jangan buat main-main. Nabi kata kepada sahabat dia, kamu jangan minta sebagaimana kaum Nabi Saleh minta mukjizat. Minta unta, patut sembelih unta pula. Jangan, Nabi kata. Cukup dengan Quran. Quran mukjizat ilmu. Bacalah Quran tu, mengaji Quran. Dalam tu semua ada ilmu. Jangan minta benda pelik. Ada juga orang kita ni nak tengok benda pelik baru nak percaya. Tapi Allah Ta'ala tunjuk juga kadang-kadang orang pelik ni. Allah Ta'ala tunjuk. Tetapi walaupun ada benda pelik, bukan mesti orang ikut. Kadang-kadang ada benda pelik, dia kata sahih pula. Sahih. Allah Ta'ala beri mukjizat kepada Nabi-Nabi. Allah Ta'ala beri karamah kepada ulama-ulama yang menyebarkan ilmu, perkara yang luar biasa. Tapi ada orang kata ni biasa saja, tak beriman juga. Cukup bagi kita orang Islam ni, cukup dengan Quran jadi mukjizat. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'akhar. Lalu mereka memanggil seorang yang ditugaskan di kalangan mereka untuk menjalankan tugas menyembelih unta. Fa'akhar. Lalu mereka menyembelih unta itu. Mengikut satu riwayat, nama dia Qudar bin Salif yang menyembelih untanya. Qudar bin Salif menyembelih unta ni, dan dia menjalankan tugas menyembelih untanya. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Lalu kami utuskan kepada mereka satu tempik saja. Tempik malaikat Jibril. Setelah diberi tempoh 3 hari, Nabi Saleh beritahu, tunggu 3 hari akan turun azab menimpa kamu.
Mengikut satu riwayat, hari yang pertama pucat, hari yang kedua jadi merah muka dia, hari yang ketiga jadi hitam. Lalu mereka sedut akan ditimpa azab. Masa itu tak ada guna bertaubat dah. Lalu malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Ta'ala menurunkan bala dengan satu tempik saja, sayhatan wahidatan, satu tempik malaikat Jibril, fakanu kahashimil muhtadir, lalu mereka jadi laksana daun-daun kayu dan kulit-kulit kayu yang letak pada ranting-ranting yang dibuat bangsal untuk binatang. Bila ranting tu dah buruk, daun dengan kulit dia jadi debu dulu, begitulah. Putus jantung mereka. Dengan suara yang kuat, jantung putus. Mereka dimatikan dalam sekelip mata. Pasal apa? Yang sembelih seorang. Yang sembelih muta seorang dia mati habis. Pasal apa? Orang lain tukang sokong. Ketua tukang suruh. Ketua tukang suruh. Mung dia tugaskan untuk sembelih muta. Ini ketua. Rakyat sokong ke ketua ni. Rakyat sokong ke ketua ni. Hak tukang sembelih, hak jadi ketua, sokong ketua ni, habis kena belaka. Oh, saya sokong dia, saya tak buat. Saya sokong dia, duduk di rumah je. Dah duduk di rumah pun setuju dengan dia juga. Termasuk yang duduk di rumah, habis kena belaka. Duduk di rumah, saya tak pergi duduk di rumah dia, dah pergi sokong, setuju. Pasal apa? Senang. Ikut Nabi Soleh boleh apa? Maka habis dengan ketua dia, hak tukang sembelih, hak tukang sokong, hak setuju, habis ranap dengan satu tempik malaikat Jibril. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksana daun-daun kering, duri-duri pada batang kayu dan kulit kayu yang dijadikan tiang dan dinding bangsal binatang. Biasanya kalau kita nak buat basah lembu, basah kambing, kita ambil kayu-kayu barang je, letak. Bila lama kelamaan, kulit dia jadi debu, daun pun jadi debu, duri pun jadi debu, luruh. Begitulah nasib yang menimpa kaum Samud yang menentang Allah dan Rasulnya Nabi Saleh alaihi salam. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya kami mudahkan Quran itu untuk pengajaran. Kami jadikan Quran untuk pengajaran. Baca Quran, mudah je baca Quran ni. Sekarang ni lagi mudah, ada terjemahan dia pula. Ada terjemahan. Tak tahu bahasa Arab, tengok terjemahan. Terjemahan bahasa Arab, ada bahasa, terjemahan bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Diterjemah pada berbagai-bagai bahasa. Tengok Quran, kami mudahkan Quran itu lidzikri, untuk menjadi pengajaran, untuk menyebut, untuk membaca dan untuk menjadi pengajaran. Mudah saja. Fahal min muddakir, adakah di sana orang yang mengambil pengajaran? Tuhan tanya. Diulang ayat dulu pun juga. Fahal walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Setelah diceritakan Nabi Nuh, Tuhan sebut walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Setelah cerita Nabi Hud, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Setelah cerita kaum Samud, kaum Nabi Saleh, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Diulang lagi. Dan sesungguhnya kami mudahkan Quran itu untuk dijadikan peringatan, yang dibaca, yang didengar, yang diambil pengajaran. Fahal min muddakir, adakah di sana orang yang mengambil pengajaran berquran itu? Tuhan tanya. Kalau ada orang yang ambil pengajaran, selamat. Kalau ada orang yang tak ambil pengajaran langsung, maka tak selamat. Setengah tu puak-puak kaji sejarah ni pergi kaji guna alat-alat yang canggih, nak tengok tahun berapa berlaku peristiwa ni, berapa ribu tahun dah berlaku peristiwa ni, duk ke berapa ribu tahun. Lepas tu kaji macam mana kita nak buat umah macam dia juga, bukan nak ambil pengajaran, nak buat umah macam puak tu juga.
Ini puak yang tak erti bahasa. Ini ramah di kalangan manusia hari ni. Dia pergi ke Mesir, kaji sejarah. Pergi ke Iraq, kaji sejarah. Pergi kat ni kaum Samud, kaji sejarah. Sekadar nak kaji sejarah saja, tapi tidak mengambil pengajaran yang bersejarah. Oleh kerana itulah maka Quran tak sebut tahun berapa, tak sebut tahun berapa dalam Quran, tak dua tarikh, tetapi bendanya ada. Kamu pergi sendirilah tengok, benda tu ada, kesan-kesan dia masih ada. Tahun berapa Allah Ta'ala tak sebut, kerana pengajaran dan peringatan itu tak ke tahun berapa, sepanjang zaman menjadi pengajaran kepada manusia. Wallahu a'lam.